A'udzubillahi samii alim minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Alhamdulillah summa alhamdulillah alhamdulillahi hadana lihada wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-Fatihi lima ughliq wal khatim lima sabaq wan nasiril haqqi bil haqqi wahdi ila siratal mustaqim wa ala alihi wa sahbihi haqqa qadrihi wa miqdarihi al-azim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Qala rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa qul rabbi adkhilni mudkhala sidqin wa akhrijni mukhraja sidqin waj'alni min ladunka sultanan nasira. Allahumma anfa'na bima 'allamna wa 'allimna ma yanfa'una bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma faqqihna fid din wa 'allimna ta'wil bi rahmatika ya arhamar rahimin. Amin. Alhamdulillah, segala puji dan juga syukur kita terhadap Allah Subhanahu wa taala yang tidak terhingga kerana masih diberikan peluang oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kita pada pagi ini bersama-sama di dalam majlis ilmu, apatah lagi majlis membaca Al-Quran, majlis tadabbur Al-Quran. Mudah-mudahan kita semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala dan juga mudah-mudahan kita semua diberkati umur kita oleh Allah Subhanahu wa taala, dan yang terakhirnya mudah-mudahan segala amalan kita semuanya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala sebaiknya, insya-Allah taala. Amin. InsyaAllah kita akan sambung perbincangan kita pada hari ini pada bab yang keempat di dalam surah Yasin, bermula pada ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-53. InsyaAllah diharap semua muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, ayah-ayah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dapat bersedia dengan ayat yang ke-37 sehingga ayat yang ke-53 daripada surah Yasin, insyaAllah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم وآية لهم الليل نسلخ منه النهار فإذا هم مظلمون والشمس تجري لمستقر لها ذلك تقدير العزيز العليم والقمر قدرناه منازل حتى عاد كالعرجون القديم لا الشمس ينبغي لها أن تدرك القمر ولا الليل سابق النهار وكل في فلك يسبحون وآية لهم أنا حملنا ذريتهم
fil fulkil mashhun wa khalaqna lahum min mithlihi ma yarkabun wa in nasha' nughriqhum fala sarikha lahum ولا هم ينقذون إلا رحمة منا ومتاعا إلى حين وإذا قيل لهم اتقوا ما بين أيديكم وما خلفكم لعلكم ترحمون وما تأتيهم من آية من آيات ربهم إلا كانوا عنها معرضين وإذا قيل لهم أنفقوا مما رزقكم الله قال الذين كفروا للذين آمنوا أنطعم من لو يشاء الله أطعمه إن أنتم إلا في ضلال مبين ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين ما ينظرون إلا صيحة واحدة تأخذهم وهم يخصمون فلا يستطيعون توصية ولا إلى أهلهم يرجعون ونفخ في الصور فإذا هم من الأجداث إلى ربهم ينسلون قالوا يا ويلنا من بعثنا من مرقدنا هذا ما وعد الرحمن وصدق المرسلون
كانت إلا صيحة واحدة فإذا هم جميع لدينا محضرون Sadaqallahul Azim. Ya, alhamdulillah, mudah-mudahan segala bacaan kita diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi." Bacalah Al-Quran, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, karena dia akan memberi syafaat di hari kiamat kepada pembacanya. Jadi mudah-mudahan kita semua menjadi ahli Al-Quran, ahli yang mendapat syafaat daripada Al-Quran, insya-Allah taala. Amin. Ni alhamdulillah, apa khabar pagi ni? Alhamdulillah semua sihat, no? InsyaAllah pada pagi ini Allah Subhanahu wa taala masih meneruskan seperti mana yang kita bincangkan hari itu, tentang mana kejadian-kejadian supaya Allah Subhanahu wa taala memberitahu kepada kita. Suka saya ulang lagi daripada surah Al-A'raf ayat 179. Kata Allah Subhanahu wa taala, lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami bal hum adall ulaika humul ghafilun. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai hati tapi tak boleh nak menilai, tak boleh nak buat keputusan dengan kebenaran. Kata Allah Subhanahu wa taala, mereka mempunyai mata tapi mereka tidak dapat melihat dan juga menilai dengan mata apakah itu kebenaran. Dan juga mereka mempunyai telinga, kata Allah Subhanahu wa taala, tapi apa yang mereka dengar mereka tidak dapat menilai itu adalah kebenaran. Dan lagi kata Allah Subhanahu wa taala, golongan ini, kata Allah Subhanahu wa taala, seperti mana binatang ternakan, bahkan mereka lebih sesat daripada itu, kata Allah Subhanahu wa taala. Dan juga golongan ini, kata Allah, adalah golongan yang lalai. Jadi mudah-mudahan kita yang ada pada pagi ini dan juga seluruh muslimin dan juga muslimat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala dan juga seluruh umat Islam yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, kita tidak bersama dan juga tidak berada dengan golongan yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala ini. Jadi di mana di situ Allah Subhanahu wa taala sebut tentang mana mata. Kan hakikat kejadian mata seperti mana yang saya sebut hari itu, Allah Subhanahu wa taala suruh kita lihat di atas kejadian yang Dia telah ciptakan. Kita akhiri dengan ayat hari itu. Allah Subhanahu wa taala sebut apa? Ayat yang ke-36, subhanalladzi khalaqal azwaja kullaha mimma tumbitul ardu wa min anfusihim wa mimma la ya'lamun. Allah Subhanahu wa taala bagi tahu segala puji, Maha suci Allah Subhanahu wa taala daripada sifat kelemahan, daripada sifat kecelaan, daripada segala sifat sifat kelemahan. Allah Subhanahu wa taala tak ada. Jadi Allah Subhanahu wa taala ini cukup lengkap dengan sifat kesempurnaan, gagah, kuat dan sebagainya. Mampu. Itu Allah Subhanahu wa taala. Jadi buktinya bagaimana? Kan Allah Subhanahu wa taala sebut khalaqal azwaj, kan kami ciptakan sesuatu itu, kata Allah Subhanahu wa taala, berpasang-pasangan, mimma tumbitur, dengan apa yang telah ditumbuhkan di atas muka bumi ini daripada tumbuh-tumbuhan, wa min anfusihim, dan juga diri kamu pun berpasang-pasangan, dan juga wa mimma la ya'lamun, dan juga dengan apa yang kamu tidak ketahui. Dilanjutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan apa yang kamu tidak ketahui itu banyaklah benda. Sebahagiannya
hari ini sahaja, yang hari ini mutakhir ini, setelah beberapa orang panggil apa, manusia mempunyai ilmu, dia ciptakan mikroskop dan sebagainya, boleh tengok ke alam jagat raya sana, kan, boleh nampak, membuktikan kebenaran Al-Quran. Sebelum tu manusia tak ada alat tu, dia tak boleh tahu apa yang ada di sana, tak tahu. Al-Quran yang terlebih dahulu menceritakan perkara itu, kan. Barulah timbul alat-alat moden yang boleh nampak, oh ni matahari, ini bulan, oh ini bintang, kan. Barulah keluar alat-alatan moden, ada roket, orang boleh naik ke angkasa lepas, yang mana mereka declare, kan, boleh sampai ke bulan dan sebagainya. Kan tak tahulah sejauh mana kebenaran dia. Kita nak tengok kebenaran dia, sekejap lagi kita tengok ayat Allah Subhanahu wa taala ceritakan. Kan bagaimana? Kan, adakah benda tu betul ataupun tidak. Jadi Allah Subhanahu wa taala nak ceritakan di sini, menjadikan dalil, kan, intisari pada bab yang keempat ni, mana cerita mana Allah Subhanahu wa taala menciptakan matahari, bulan, siang dan juga malam, hatta mana Allah Subhanahu wa taala ciptakan kenderaan, kan, membolehkan dengan kudrat Allah Subhanahu wa taala kenderaan boleh berlayar di lautan tanpa tenggelam. Kenderaan boleh terbang ke angkasa, di atas sana tanpa jatuh. Kan kita tengok. Semuanya Allah Subhanahu wa taala bagi tahu dengan mana? Dengan rahmat dia. Ini untuk apa? Itu ayat yang saya baca tadi. Untuk apa? Membuktikan kebenaran Allah Subhanahu wa taala, wujudnya kebenaran dia, wujudnya kekuasaannya, yang wajib mana manusia itu beriman kepada dia. Kan gitu. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala memulakan pada ayat yang ke-37 ini, kata Allah Subhanahu wa taala, wa ayatul lahumul lailu naslakhu minhun nahara fa idahum mudlimun. Dalam surah An-Naba itu pun kita dah bincang dah tentang mana malam dan juga siang. Wa ja'alna al-laila libasa wa ja'alna an-nahara ma'asha. Kan? Dan kami jadikan malam itu sebagaimana pakaian kamu. Kan, pakaian yang memberi makna yang mana malam untuk istirahat. Dan juga kata Allah Subhanahu wa taala, wa ja'alna an-nahara ma'asha. Dan kami jadikan siang hari itu untuk kehidupan kamu, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita ulang balik. Kami jadikan tu siapa? Allah Subhanahu wa taala. Jadi mana lagi dalil dia di sini, wa ayatul lahum, kata Allah, al-lail, dan kami jadikan dalil ataupun bukti, kata Allah Subhanahu wa taala, untuk mereka, kan, untuk mereka supaya mereka berfikir, kan. Jadi orang tengok pada waktu malam berfikir, siapa yang ciptakan? Ini bagi orang yang ada pemikiran lah. Itu yang Allah Subhanahu wa taala kata pada tengok lahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka tengok tak? Tengok. Bukan tak tengok malam, bukan tak tengok bukit bukau, bukan tak tengok bumi, bukan tak tengok apa yang mereka ada di sekeliling mereka, tapi hati mereka tak boleh nak timbang itu adalah kebenaran. Itu adalah datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Itu yang jadi masalah kepada kekufuran mereka. Kufur ni apa dia? Apa yang ada sifat kepada orang yang kufur ni? Pertamanya mereka ada sombong. Jadi sombong, ulama kata apa dia? Apa yang ada pada sombong ini? Sombong ialah tidak dapat menerima kebenaran. Dia memang nampak bulan, ya bulan. Siapa yang mencipta? Pasti ada Tuhan yang menciptakan. Tuhan yang menciptakan siapa? Datanglah Rasul yang memberitahu, iaitu Allah Jalla Jalaluh. Allah Subhanahu wa taala yang maha tinggi, Dzul Jalali wal Ikram, yang mempunyai kemuliaan. Dan juga Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi. Tinggi dia macam mana? Kan, tinggi kemuliaan, tinggi kekuasaan, semua ada pada dia. Tidak ada satu pun kelemahan pada Allah Subhanahu wa taala yang mana mampu menjadikan malam terang siang hari. Kita hari ni siang hari kita jaga tengok terang. Oh hari ni
Kan tadi pagi hujan, ini musim hujan, tengok dekat Pening, Allahu Akbar. Kan Allah Subhanahu wa taala berikan hujan yang melimpah ruah sehingga banjir. Kan itu datang daripada siapa? Datang daripada Allah Subhanahu wa taala. Ada orang boleh tahan? Tak boleh. Kan kalau ada bomba hujan boleh lah kot dia alih hujan. Kan pawang hujan, kalau dulu orang panggil pawang hujan, dia alih hujan. Kan tak tahulah, saya pun tak pernah mengalami betul ke tak betul. Kan dia kata boleh tengok hujan ni dia boleh alih. Sebelah ada tak ilmu tu? Ada, tapi tak tahulah betul ke tak. Kan dulu kalau saya pernah dengar lah orang tua-tua kata kan ambil atap genting tu baling, dia kata kan untuk alih hujan, tapi baca tak tahulah baca apa. Dia kata baling kan alih hujan, nampak hujan lebat sangat kan alih. Gitu. Tak tahulah, jangan terima lah ilmu tu, saya pun tak tahu. Kan lebih kurang gitulah cerita. Kan? Boleh tak? Kalau diizinkan. Kan? Kalau diizinkan boleh. Kan? Kalau tak diizinkan tak ada apa juga. Kan gitu. Jadi di sini sama juga nak ceritakan tentang mana siang dan juga malam. Allah kata wa ayatul, menjadi dalil ataupun bukti kekuasaan Allah, kewujudan Allah Subhanahu wa taala yang wajib kamu beriman, yang wajib yang kamu sembah. Kamu tengok malam. Tengok malam siapa buat? Gitu. Maksud dia gitu. Tengok malam. Nanti malam kita akan jumpa malam. Kan? Kata Allah Subhanahu wa taala, ni bukti yang jelas, bukti yang terang, bukan cerita omongan, bukan cerita kosong seperti mana yang didakwa oleh mereka. Mereka yang ini menguatkan apa dia? Kenapa Allah Subhanahu wa taala zahirkan bukti-bukti ini yang di depan mata? Supaya mereka mempercayai akan wujudnya hari kiamat dan juga wujudnya hari akhirat, yang mana segala amalan itu akan dihisap dan juga dikira oleh Allah Subhanahu wa taala. Mana Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada ni, hangpa tengok ni malam dan juga siang aku boleh buat. Takkan aku tak mampu untuk buat hari kiamat, hari akhirat. Gitulah. Yang mana mereka kata hari akhirat itu, beriman kepada Allah Subhanahu wa taala itu beriman kepada perkara yang ghaibiat, seperti mana as-sirat, seperti mana al-mizan, seperti mana syurga dan juga seperti mana neraka, seperti mana pahala, seperti mana neraka. Itu adalah perkara omongan kosong. Kan gitu. Jadi manusia ni nak kena zahirkan satu benda dekat dia, kena cerita tu. Kan sama seperti sebelum yang kita bincang sebelum ni. Kan kisah mana mereka kata apabila didatangkan kepada Rasul kepada mereka, mereka kata pada ma antum illa bashar, dia kata kamu macam kami juga. Dia nak benda pelik. Itu perangai manusia. Jadi di sini Allah Subhanahu wa taala nak buka akal manusia supaya membuktikan kewujudan Allah Subhanahu wa taala itu benar-benar wujud, ada. Dia ada. Dan juga beriman, kewajiban beriman kepada dia itu adalah satu benda yang wajib, mesti kena buat. Kalau hangpa tak buat, hangpa tak beriman, terimalah hisab dia. Kan? Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala dia kata pada dalam surah Al-Isra, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Allah Subhanahu wa taala tak mau nanti orang kata kat dia tak adil. Sebab Allah Subhanahu wa taala bersifat dengan sifat adil. Itu sebab Allah Subhanahu wa taala sebut wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula, dan tidak kami akan mengazab seseorang itu, sesuatu kaum itu, sehingga mana kami utuskan rasul, utuskan peringatan. Peringatan dia apa dia? Al-Quran dan juga rasul yang datang ini bagi tahu tentang Al-Quran, bagi tahu tentang Allah, bagi tahu tentang hukum hakam, bagi tahu tentang perkara ghaibiat yang mana akan berlaku di kehidupan di depan nanti. Kan gitu. Kalau kamu buat salah, apa berlaku? Kamu akan diazab oleh Allah Subhanahu wa taala, wa na'udzubillahi min dzalik. Kalau kamu buat baik, seperti mana kata Allah Subhanahu wa taala, man 'amila salihan min dzakarin aw untha. Barang siapa yang beramal soleh, kata Allah Subhanahu wa taala, daripada lelaki dan juga perempuan, apa kata Allah? Falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Maka kami akan hidupkan kamu dengan mana kehidupan yang baik. Walanajziyannahum, dan juga kami akan berikan ganjaran kepada kamu bi ahsani ma kanu ya'malun, dengan apa yang lebih baik daripada apa yang kamu buat. Tu sifat pemurahnya Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita nak percaya benda tu macam mana? Dengan ni lah. Lihat, menggunakan dengan mata kita.
Kan? Yang mana kata Allah Subhanahu wa taala, kata apa? Naslahu minhun nahar, yang kami hilangkan dia daripada yang kami hilangkan daripadanya, kan, daripada siang. Selepas siang makna apa dia? Malam. Lepas malam makna dia apa dia? Siang. Kan? Makna pasangan. Siang pasang dia malam, malam pasangan dia siang. Nampak? Kan? Sehingga masa dan juga waktu pun berpasang-pasangan diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau kita tengok, kan, Allah tidak menciptakan matahari dan juga tidak menciptakan siang. Apa berlaku pada manusia? Apa berlaku pada tumbuh-tumbuhan? Apa yang ada pada cahaya matahari? Kan? Sama Allah Subhanahu wa taala ciptakan. Kalau tengok di sudut sains, apa yang ada pada cahaya matahari? Cahaya matahari ada vitamin kepada kulit manusia, ada vitamin kepada tumbuh-tumbuhan. Kan, yang kita duk risau sangat dengan panas matahari tu. Kalau tak ada duk malam ni, apa yang berlaku pada manusia? Manusia tidak ada tenaga. Kan? Manusia tidak ada tenaga. Kalau tengok lebih dalam lah, saya pun tak reti juga, saya ni sikit-sikit boleh lah, kan, baca ambil pengetahuan. Maknanya hebat sungguh Allah Subhanahu wa taala, yang mana kalau kita pandang hanya sekadar cahaya, kan, kita perlukan sekadar cahaya. Manusia boleh buat cahaya, lampu, kan, ni yang dibuat daripada manusia. Tapi ada apa yang ada pada lampu ni? Kita boleh hidup, kan, dalam lampu ni berapa lama kita boleh hidup? Dia apa yang diberi kesan pada dia daripada lampu ni? Haba. Cuba tutup aircon tengok. Boleh duduk kita? Kan? Tak boleh. Dia bagi manfaat apa pada kita? Hanya bagi terang saja. Tapi matahari Allah Subhanahu wa taala cipta, dia boleh bagi cahaya kepada seluruh dunia, dan juga dia bawa vitamin kepada kulit manusia yang diperlukan oleh badan manusia. Manusia boleh buat? Tak boleh buat. Kan, kalau kita cerita sampai sudut tu tak boleh buat. Jadi yang tu pun tak boleh buat. Siang dan juga malam pun kita tak boleh buat. Tu nak cerita tentang mana cahaya matahari lagi. Kerana apa yang ada dalam tu memang tak boleh buat. Di sini persoalan dia macam kita bincang sebelum ni, apabila kita bincang ayat Al-Quran tentang mana keagungan dan juga keesaan dan juga kehebatan Allah Subhanahu wa taala, tidak lain dan tidak bukan persoalannya satu je soalan, apakah patut mengkufuri Allah Subhanahu wa taala yang menyediakan dan juga menciptakan seluruh alam ini. Kan kita duk baca alhamdulillahirabbil alamin, kan, baca segala puji bagi Allah, kan, Tuhan sekalian alam. Kalau ditafsirkan kepada sekalian alam ni, semua kita apa saja semua, kan, kita patut sedari Allah Subhanahu wa taala itu adalah Malik, kan, Tuhan, dialah pencipta, dialah Khalik. Apakah patut manusia itu mengkufuri? Itu sebab saya selalu ulang ayat tu. Allah Subhanahu wa taala sebut apa dia? Wa kaifa takfurun, bagaimana kamu boleh kufur, kata Allah. Itu ayat tu tamparan cukup hebat kepada manusia. Kan, pada kita cukup hebat tamparan kepada kita. Allah Subhanahu wa taala tanya jentik, bagaimana kamu boleh kufur sedangkan kami yang hidupkan kamu, kami yang mematikan kamu, dan juga kami yang hidupkan kamu semula, dan juga sedangkan kepada kami kamu semua akan kembali. Tu pertanyaan tu. Jadi kita kena pegang ayat ni. Kita nak buat sesuatu benda yang menyalahi Allah Subhanahu wa taala, kena fikir, apakah patut aku melawan? Kena bagi kita orang beriman lah. Kan? Apakah patut aku menolak hak-hak Allah Subhanahu wa taala sedangkan dia yang hidupkan, sedangkan dia yang sempurnakan segala hajat kita. Kan, sedangkan apa ni, baru ni ada orang tanya saya, Ustaz, macam mana ni? Kan, kita ni macam orang tak bersyukur, dia kata. Ui, ayat dahsyat tu. Soalan dahsyat dia. Kita ni macam tak bersyukur. Allah Subhanahu wa taala bagi kat kita banyak dah rezeki, kita duk minta lagi rezeki dengan Allah taala, macam tak bersyukur pula. Kan, ini tasawuf tahap gaban ni, dia kata ni. Kan, dia boleh tanya soalan tu, hebat tuan-tuan. Kan, saya jawab mudah je. Kan, saya jawab mudah je. Kan, saya kata, abang boleh tahu ke rezeki abang banyak mana? Boleh tahu lah. Kan, kita semua tak tahu rezeki kita banyak mana. Saya kata lagi, abang boleh tahu bila abang nak mati? Semua tak tahu.
Tapi semua kita duk minta, ya Allah panjangkanlah umur. Cukuplah, syukur dengan umur banyak tu cukuplah. Kan? Kenapa tak minta, ya Allah matikan aku sekarang? Tak ada orang nak minta mati sekarang, betul tak? Semua orang minta, ya Allah kan panjangkan umurku. Semua panjangkan umur. Kan? Tak ada orang minta, ya Allah matikan aku sekarang, boleh tak ya Allah? Tak ada. Takkan orang minta macam tu. Semua panjangkan umur. Kenapa minta? Allah Ta'ala bagi banyak lah. Sekarang umur berapa saya tanya kan? Umur 40 tahun. Tak usah minta lah saya kata. Cukuplah cakap tu. Cukuplah aku tak mau tunduk. Kan? Contoh gitu. Jadi jawapan dia apa dia? Adab kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Permohonan satu bab yang lain, syukur satu bab yang lain. Kan? Yang diertikan syukur itu bagaimana kita mensyukuri nikmat mata macam mana? Ni. Mensyukuri nikmat mata macam mana kita tengok siang dan juga malam ni, ya Allah. Kan Allah ciptakan siang malam sebagai nikmat, itu syukur. Kita gunakan siang malam kita itu dengan menyempurnakan segala perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Itu yang dinamakan syukur. Kalau kita gunakan siang malam kita dengan mana ingkar kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu namanya kufur. Kan? Kita syukur dengan mata kita, meletakkan macam mana kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala dalam kitab dia kata apa dia? Seluruh anggota jawarih kita ini, kan dia kata apa dia? Ketahuilah dia kata, hakikat kejadian jawarih anggota 7 kita ini, kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala, untuk apa? Untuk mentaati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sekiranya menggunakan pada tempat ingkar ataupun maksiat terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala, itu adalah kufur nikmat. Kan? Kufur nikmat kata Imam Ghazali rahimahullahu ta'ala. Seperti mana kita ketahui, Imam Ghazali ini adalah bidangnya tasawuf. Kan? Gitu kita bicara. Maknanya kalau gunakan mata tak mau tengok lihat kebenaran, itu kufur nikmat. Tidak gunakan telinga untuk mendengar kebenaran, itu kufur nikmat. Samalah juga dengan nikmat yang Allah Subhanahu wa Ta'ala beri pada nikmat yang lain. Nyawa kita, kehidupan kita yang pastinya nanti kita akan ditanya, di mana kamu manfaatkan kehidupan kamu? Ditanya semua oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebab apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, setiap itu dipertanggungjawabkan. Kan? Kita dipertanggungjawabkan, kullukum ra'in wa kullu mas'ulun ala ar-ra'iyatih. Kan kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, kita adalah tuan yang dipertanggungjawabkan. Kita dan juga kita semua bertanggungjawab dengan atas apa yang kita diberikan, diamanahkan. Tangan, mata kita semua, rezeki kita semua. Allah Subhanahu wa Ta'ala akan tanya apa dia hari? Di mana kamu manfaatkan rezeki kamu, umur kamu, ilmu kamu? Oh, banyak. Kan soalan demi soalan yang kita nak kena jawab. Kan? Bukan senang. Kan? Itu sebabnya datang Al-Quran ini, itu sebabnya datang dalil-dalil ini, supaya manusia itu boleh taat dan juga patuh kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bermula dengan iman. Kan? Dan juga seterusnya menjadi insan yang beriman, yang tingkat yang paling tingginya adalah apa dia? At-taqwa. Kan? Jadi beriman saja tak cukup. Kan? Tak cukup nak menjadi hamba Allah Subhanahu wa Ta'ala yang benar-benar soleh, yang benar-benar hebat di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dia perlukan ketakwaan. Kan? Beriman, ramai orang beriman. Kan? Ramai beriman. Tapi itu yang kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang termasuk pada golongan liyabluwakum ayyukum ahsanu amala. Jadi kita nak masuk pada situ ni, nak kena ni baca ni. Kata Allah Subhanahu wa Ta'ala, fa idzahum muzlimun. Kan, apabila siang itu berganti menjadi malam, serta merta jadi gelap. Tak ada siapa pun boleh tahan. Betul tak apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala sebut? Betul kan? Terang dan juga jelas tak? Itu sebab Allah Subhanahu wa Ta'ala kata, wa ayatul lahumul lail, menjadi bukti jelas dan juga terang di depan mata kamu, yang mana siang menggantikan malam, serta merta dia menjadi gelap. Tak ada siapa boleh tahan dekat situ. Kan, sabar dulu, sabar, jangan gelap lagi. Kan, jangan malam lagi, tak. Kan, walaupun dalam keadaan kita tengok di sebelah barat sana, di sebelah Europe sana, di sebelah timur tengah sana, pukul 4.30 kadang malam dah. Kalau kita sini 4.30 orang main bola lagi, kita balik kerja pun tak lagi 4.30. Kan gitu. Sana malam dah, tapi puasa kat sana seronok 4.30.
Kan? Tapi pukul 3 pagi tu dia. Matahari duduk atas belah dah. Kan? Pukul 3 pagi kan. Saya dulu kan pukul 4.30 pagi jogging lah. Dengan kawan jogging sana. Sebab apa masa tu dah terang lah. Pukul 4.30 jogging lah. Kan gelak jogging dik dululah ni dak. Itu cerita dulu. Kami musim panas tak ada kerja. Kan gitu. Nampak? Siapa boleh tahan? Oi, kalau ikut mana betul ni waktu tak betul? Tak ada siapa boleh tahan. Apabila bertukar menjadi siang serta-merta menjadi terang. Kan? Walaupun tak ada matahari tetap siang, tak jadi malam. Kan kita tengok hari ni matahari kurang. Kan sebab apa hujan ni musim hujan. Tetap kata siang, tak ada orang kata malam. Kan? Sebab apa? Itu adalah aturan yang dah ditakdirkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tak ada makhluk lain yang boleh mentadbirkan benda ni. Tak boleh. Hanya saja kekuasaan Allah Subhanahu Wa Taala sahaja. Jadi kalau orang yang ada mata, orang yang ada fikiran, orang yang menggunakan mata, fikiran, telinga dia, hati dia dengan apa yang dikehendaki oleh Allah Subhanahu Wa Taala, tak jadi masalah. Kan? Tak jadi masalah. Itu sebabnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut apa dalam surah Al-Baqarah? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Apabila didatangkan kan, innallaha la yastahi an yadriba mathalan ma ba'udatan fama fawqaha. Kan Allah Subhanahu Wa Taala tidak segan silu untuk memberi misal hatta dengan nyamuk sekalipun. Kan Allah Subhanahu Wa Taala tak ada masalah. Bagi orang yang beriman, apa yang berlaku? Fa ammal ladzina amanu fa ya'lamuna annahu al-haqqu min rabbihim. Kan maka bagi orang beriman itu mereka apa dia? Mereka mengambil ini adalah kebenaran daripada Tuhan mereka, tak banyak soal. Orang beriman yang mempunyai akal, mempunyai fikiran, tak jadi masalah pada dia, ya Allah. Kan? Dia nak balik pada apa dia? Bila kat situ balik pada apa? Nak balik pada pensyariatan yang Allah Subhanahu Wa Taala perintahkan, terutamanya dengan mana bermulanya dengan iman. Dia boleh beriman, dia boleh pergi kepada segala syariat yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu Wa Taala, dia boleh terima dengan sebaiknya. Allah Subhanahu Wa Taala suruh gini, kena buat gini. Kan bermula dengan rukun iman dan juga terus kepada rukun Islam. Kan? Tak ada orang yang nak mempertikaikan. Kan? Kenapa kena pergi haji? Allah kan teruk dia pergi haji, kena buang duit. Kan? Kena buat keluar duit banyak pula tu. Kan macam-macam. Dah lah pergi sana bayar mahal, makan tak sedap pula, duduk tengah panas. Macam-macam komplain dia. Kan? Macam-macam komplain. Itu hakikat ibadah haji. Memang begitulah cabaran dan juga dugaan. Tapi kalau orang yang tak kenal erti iman dan sunnah hati hakikat ibadah, dia di masalah, dia pergi sana kan. Banyak orang nak merongot pergi umrah kan. Apa ni ustaz, bayar mahal, makan Indon masak. Nak makan sedap duduk di rumah lah. Jangan buat ibadah. Kan ibadah ni tak ada benda yang sedap melainkan mereka yang merasai halawatul iman. Nak buat ibadah ni tak ada benda yang sedap melainkan orang yang betul-betul merasai kemanisan iman. Kan buat ibadah. Kalau semua kita nak komplain, jenuh. Kan? Sebab nak buat ibadah ini, ketidak Nabi SAW tak sebutlah dalam satu hadis kan, as-sabar ala ta'ah, kena sabar. Nak buat ketaatan, nak buat ibadah ni kena sabar. Kan? Bukan senang nak buat benda tu semua. Kan gitu. Jadi kata Allah Subhanahu Wa Taala lagi, dengan mana Allah Subhanahu Wa Taala menzahirkan lagi, wasyamsu tajri limustaqarrin laha dzalika taqdirul azizil alim. Kita balik pada tadi saya sebut, sebelum Quran turun, tak ada orang pun boleh tahu macam mana berlakunya, berjalannya matahari itu. Quran yang bagi tahu dulu. Baru lepas tu proses orang ciptakan mikroskop, tengok betul tak dia berjalan macam mana. Kan? Jadi supaya apa? Manusia itu lihat kebenaran. Bagus sains ni dengan Quran. Kan bagus. Satu benda yang bagus supaya apa? Kita lagi yakin dan juga kita lagi kuat iman kita dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Kan contoh kejadian manusia, tak ada seorang pun tahu sebelum Allah Subhanahu Wa Taala bagi tahu dalam Quran, dan juga sebelum Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda dengan hadisnya. Kan? Kata Allah Subhanahu Wa Taala, ya ayuhan nas in kuntum fi raibin minal ba'ts. Wahai manusia, sekiranya kamu ragu-ragu dengan hari pembangkitan, kata Allah, kamu tengoklah asal kejadian kamu. Kan? Khalaqna min turab, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kami ciptakan kamu daripada tanah. Lepas tu seterusnya min nutfatin alaqatin mudghatin.
kan gitu, daripada setitis air mani kepada seketul darah, segumpal darah, kan, dibalut dengan tulang, dan akhirnya kamu jadi seorang manusia yang sempurna, kan. Dan selepas itu kamu pula ditiupkan roh, kata Allah Subhanahu wa taala, dimasukkan dengan roh, kan. Roh ni tak ada orang boleh kaji, kan. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala dah bagi tahu, kan, kulir ruh min amri rabbi, kan, macam kita duk sebut sebelum ni macam tu. Tak ada siapa yang boleh kaji tentang mana roh. Kalau boleh kaji memang hebat lah, kan, memang hebat. Memang tak ada siapa boleh tahu. Sebab kata Allah Subhanahu wa taala, katakan Muhammad, roh ini adalah apa dia, urusan Tuhanku, kan. Tu pun satu nikmat yang kita guna pakai hari-hari, kan, guna pakai hari-hari yang Allah Subhanahu wa taala bagi pada kita. Sampai bila? Wallahu Subhanahu wa taala a'lam. Mudah-mudahan kita semua dipanjangkan umur dalam keberkatan umur. Amin. Di mana pun tempat saya selalu sebut, kalau nak minta panjang umur tu boleh, tak jadi masalah, tapi mintalah keberkatan umur. Kalau panjang tak ada keberkatan, tak ada apa, kan, sia-sia hidup dalam sia-sia. Dalam panjang umur Allah Subhanahu wa taala bagi 100 tahun, tapi hidup dalam maksiat tak ada guna, kan. Tapi kalau Allah Subhanahu wa taala beri pun 50 tahun, 40 tahun, tapi setiap saat dan juga setiap detik itu di dalam keberkatan Allah Subhanahu wa taala, itu yang paling bagus, itu yang lebih baik, kan. Jadi kita tak perlu nak bercita-cita untuk panjang umur, tapi kita bercita-cita supaya keberkatan umur itu yang paling penting, kan. Jadi kata Allah Subhanahu wa taala, wasyamsu tajri limustaqarrin laha, dan juga sebahagian dalil yang lain kata Allah Subhanahu wa taala yang terang, di mana matahari itu kata Allah Subhanahu wa taala dia beredar limustaqarrin laha, di tempat yang tetap ditetapkan baginya, kata Allah Subhanahu wa taala. Kan dalam masuk ilmu sains dia kata apa? Orbit lah, kan. Kan dia berjalan, zalika taqdirul azizil alim, kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah takdir ataupun ketetapan daripada Tuhan yang Maha Kuasa lagi Maha Mengetahui. Makna Allah Subhanahu wa taala nak bagi tahu pada wahai manusia, kamu tengoklah matahari itu yang besar, yang hebat, yang tak ada tali pun gantung dia, yang mana cahaya dia tu menerangi seluruh alam. Kan kita boleh buat lampu besar mana sangat? Kita boleh buat lampu besar mana sangat? Lampu kita boleh jalan sendiri ke? Tak boleh. Kan nak dibandingkan dengan kuasa Allah Subhanahu wa taala dengan kita tu, jauh mana kita boleh buat. Lampu ni kalau tak gantung kat dinding ni, kat atas ni siling jadi apa? Kan gitu. Ni saya nak buka, nak cerita di mana kehebatan Allah Subhanahu wa taala, supaya apa? Kamu gerun dengan Allah Subhanahu wa taala. Kenapa didetikkan Allah Subhanahu wa taala cerita tentang kehebatan dia tu? Sebab tak ada kuasa yang lain yang mampu menandingi kuasa Allah Subhanahu wa taala, supaya kamu gerun dengan Allah Subhanahu wa taala, gerun dengan apa yang dia dah tetapkan. Laqad haqqal qawlu ala aktsarihim fahum la yu'minun. Gerun dengan janji-janji yang telah ditetapkan. Janji dia pada kamu asi, kamu maksiat, kamu kufur adalah azab yang tak akan ditukar lagi. Kan gitu. Melainkan mereka yang beriman, yang asi, melakukan maksiat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang mendapat rahmat dan juga syafaat daripada mana-mana yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Seperti mana saya sebut dulu, manually dia memang tu buat dosa, dosalah tempat dia. Dosa ni apa dia? Akan diazab. Buat baik, amalan soleh, apa dia yang akan berlaku? Pahala dapat. Jadi pahala ni imbalan dia apa dia? Syurga Allah Subhanahu wa taala, tempat yang paling bahagia, tempat yang paling sempurna diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan apa yang diperlukan oleh makhluk tersebut, dengan apa yang diperlukan oleh manusia itu. Kan tak usah kita tak usah cerita pasal syurga, dunia pun cukup dah. Kan dunia ni pun syurga dah bagi kita sebenarnya. Kan syurga dah bagi kita. Sebab apa? Allah Subhanahu wa taala tu sediakan nikmat apa yang kita perlu. Kan apa yang kita perlu tu Allah Subhanahu wa taala tahu dah. Manusia ni perlukan benda ni, benda ni, semua dah. Tak ada yang tak ada, semua ada. Manusia kan baru ni kita bincang pasal makanan Allah taala sedia. Dia tahu dah manusia perlukan makanan. Manusia perlukan kalsium, tenaga, keluar daripada makanan tersebut tenaga.
kan, karbohidrat dan sebagainya keluar daripada makanan manusia. Allah Subhanahu Wa Taala tahu dah apa yang kita perlukan, kan. Di segi nafsu, Allah Subhanahu Wa Taala sediakan pasangan-pasangan. Dia tahu dah manusia itu perlukan pasangan, semua dah. Dan juga yang paling bahagia mereka yang mendapat syurga Allah Subhanahu Wa Taala yang semestinya lebih sempurna daripada dunia. Sebab apa? Di situ tak perlu lagi nak ibadah dah, kan, tak perlu dah nak berlumba-lumba. Falyatanafasil mutanafisun, kan, falyatanafasil mutanafisun. Tak perlu dah nak berlumba-lumba dalam syurga tu, tak perlu nak berlumba-lumba buat amal ibadah lagi, nak merebut apa dia, nak merebut ganjaran daripada Allah Subhanahu Wa Taala, sebab dah duduk pun tempat bahagia yang kekal selama-lamanya. Jadi nak capaikan di situ, ni kan datangnya Allah Subhanahu Wa Taala sebut supaya buka mata tengok, kamu perlu beriman dengan sebenarnya dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tiket utama, tiket yang pertama nak masuk syurga adalah dengan iman. Lepas tu baru diikuti kepada amalan soleh, kan, baru diikuti dengan ketakwaan, kan. Tak buat amalan soleh takkan sampai kepada darjat ketakwaan, kan gitu. Kata iman terus takwa tak, dia kena iman dulu, beriman, percaya dulu, lepas tu buat amalan soleh itu, baru hati suci, tadarruj, kan, dia tadarruj, bersihkan hati. Hati nak dibersihkan dengan apa? Dengan amalan soleh. Hati yang kotor nak dibersihkan dengan apa? Dengan amalan soleh, dengan zikrullah, kan. Baru di situ mencapai, baru di situ masuklah cahaya-cahaya Allah Subhanahu Wa Taala untuk manusia itu meningkatkan keimanan dan juga ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi kalau hati kita tak bersih, bacalah Quran macam mana pun, bacalah tafsirlah Quran macam mana pun, duk lagu tu, sampai macam tu, kan, tak ada apa. Tapi kalau hati yang hidup, kan, sebab nak hidupkan hati perlukan dengan amalan soleh dan juga perlukan dengan zikrullah. Itu bila hati tu hidup sampai dekat dia, yang kita bincangkan hari ni, contoh 2 ayat ni kita bincang, kita rasa apa dia? Allah, kehebatan Allah Subhanahu Wa Taala. Apakah patut aku ingkar dengan Allah Subhanahu Wa Taala? Semestinya kita semua akan jawab sekarang. Jawapan dia apa dia? Sekarang kita akan jawab apa? Mestinya tidak. Tidak, tak mungkin. Tapi keluar pintu sekali dia lain. Kan? Keluar pintu sekali dia rasa lain. Itu para sahabat ada tanya pada Nabi SAW. Dan satu ketika dia tanya, ya Rasulullah, kenapa ketika mana kami bersama kamu, kata mereka, kami rasa iman kami sangat utuh, iman kami sangat hebat. Bila kami duduk bersama kamu ni, kami rasa takut dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Tapi apabila kami keluar, kami rasa macam nipis sangat iman kami. Kan gitu. Kami rasa nipis sangat iman kami. Apa yang berlaku? Itulah tahap ketakwaan kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi nak kekalkan momentum ketakwaan dan juga keimanan itu, yang tu yang dikatakan fa in lam takun tara fa innahu yarak. Kita tahu dah Allah Subhanahu Wa Taala segala pencipta, dia maha melihat sentiasa apa yang kita buat. Jadi di mana pun dalam keadaan zahir ataupun batin tidak dapat dilihat. Kalau dapat merasakan itu, itulah hebatnya takwa, kan gitu. Ya Ustaz. Keberkatan umur tu macam mana? Keberkatan umur tu macam mana? Contoh yang zahir yang mudah kita sebut, kan, daripada bangun tidur tadi, alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusyur. Keberkatan umur itu kita sentiasa berada dalam zikrullah. Pertama, mengingati Allah, sentiasa menjaga hak-hak Allah Subhanahu Wa Taala. Dari tadi sentiasa kita berada dalam keadaan ibadah kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Sentiasa kita mensyukuri nikmat Allah Subhanahu Wa Taala. Apa maksud dia? Makna setiap apa yang diberikan oleh Allah Subhanahu Wa Taala kita letakkan pada keredaan Allah Subhanahu Wa Taala. Contoh dia bagaimana? Di tadi kita bangun, kan, kita masak sarapan bagi suami kita, kan, suami jalankan tanggungjawab dia mencari nafkah ibadah untuk keluarga dia. Tu dia.
Kan? Kita sentiasa dipandu untuk melakukan kebaikan dan juga keredaan Allah Subhanahu wa taala. Itu yang dikatakan keberkatan umur. Kita mai pula pukul 10, kita duduk dalam majlis ilmu, pukul 11.30 sambung lagi baca Yasin. Kan, sekali pukul 12 kita balik tunaikan kewajipan kita. Maknanya apa dia? Keberkatan umur kita ni, kita sentiasa berjaga-jaga daripada kita melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walau bagaimanapun kita takkan terlepas daripada dosa. Tapi apa yang penting, kita sedar kita sebagai pendosa, sentiasa memohon pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Jadi orang yang paling baik adalah mereka yang sedar akan dosa mereka, yang sentiasa memohon pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Tu orang paling baik. Dia tahu dia berdosa. Kan dia tak kata dia betul je. Orang yang paling buruk, dia tahu dia berdosa tapi tak mau untuk memohon pengampunan di sisi Allah Subhanahu wa taala. Ini orang paling teruk. Dia tahu dia salah tapi sombong dan juga angkuh dengan Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala sediakan pengampunan seluas langit dan juga bumi. Kan, seluas langit dan juga bumi. Cara dia macam mana nak cerita pengampunan dosa ni? Kan sambil-sambil nak tidur pun boleh, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam. Orang siapa yang ata firasyahu, yang datang kepada tilam tidur dia, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka dia beristighfar 3 kali saja, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, astaghfirullah astaghfirullah, maka akan diampunkan dosa dia sebanyak buih di lautan. Mudah kan? Mudah tapi tak tahu. Kan, mudah tapi tak tahu. Gitu. Itu ni ilmu. Kan, itu ni ilmu. Mana kata Nabi SAW, siapa datang pada tempat tidur dia, nak tidur malam tu, kata 3 kali astaghfirullah astaghfirullah astaghfirullah, ataupun boleh sebut sampai habis, tak kisahlah. Kan, yang penting hati kita minta, ya Allah, sebelum aku tidur ni aku mohon maaf dan juga mohon ampun daripada segala dosa aku 3 kali, kata Nabi SAW, maka akan diampunkan dosanya sebanyak buih di lautan. Nak buat tak mau dia. Kan, nak buat tak mau dia. Dan banyak lagi lah yang kita boleh buat. Innal hasanati yuzhibna sayyi'at. Kita duduk ni, dalam ni pun dah diampunkan dosa dah. Malaikat duduk doa dengan Allah Ta'ala tu. Kan, kita baca Quran tadi, Allah Subhanahu wa taala angkat nama kita, dia duduk sebut dah depan malaikat. Ni nama-nama sekalian ni, kan, wa zakarallahu fi man indah. Allah sebut nama-nama kita ni dengan apa ni, pada malaikat-malaikat yang duduk di depan-depan dia ni. Bagus depan ni. Ni adalah orang-orang yang dicintai oleh aku. Gitulah lebih kurang gambaran dia. Kan, yang lebih tu hanya Allah Subhanahu wa taala sahaja yang mengetahui. Sebab apa Allah Subhanahu wa taala kata wala najziyannahum bi ahsani ma kanu ya'malun. Makna unlimited. Allah Subhanahu wa taala bagi lebih daripada apa yang kita buat. Kan gitu. Jadi senangnya nak ceritanya, kesimpulan keberkatan umur ni, kita sentiasa duduk dalam keadaan buat baik dengan Allah Taala. Senang. Umur kita yang kita duduk ni, yang kita ada ni, waktu yang kita ada ni, kita manfaat kepada kebaikan. Itu senanglah. Senang cerita. Apa yang kita buat, semua kita duk fikir pasal macam mana aku nak buat baik dia. Kan, duk cari macam mana, amal apa lagi yang aku nak buat. Kan gitu. Ini kita nak buka Quran, rasa malah, nak berzikir rasa malah. Tu intibah. Kan, awas. Kalau kita rasa buat rasa hari ni nak zikir rasa malah sangat ni. Kan, rasa jaga-jaga. Baca Quran rasa hari ni awak rasa malah ni, nak solat hari ni pun rasa malah. Tu jaga-jaga. Kan, itu jaga-jaga. Jadi kalau kita rasa rajin nak buat tu, kita punya pemikiran ni duk cari apa lagi yang aku rasa nak buat untuk kebaikan. Kan, supaya tak terlepas daripada umur kita berlalu secara sia-sia. Kan. Apa lagi yang kita boleh buat? Banyak. Kata Nabi SAW, benda yang paling senang, falyakul khairan aw liyasmut. Kan, berkata baiklah ataupun duk diam. Sebab apa? Mulut kita ni kadang-kadang saja-saja pun dia boleh cakap macam-macam. Nabi kata paling baik apa dia? Duk diam. Ataupun bercakap benda yang baik. Kan? Cakap benda yang baik ni satu benda yang sangat hebat. Sebab Nabi kata pada man sanna sunnatan hasanatan falahu ajruha wa ajru man amila biha. Siapa yang menunjukkan satu jalan kepada kebaikan, kata Nabi, apa dia? Baginya pahala dan juga pahala orang yang melakukannya. Kan? Contoh saya bagi hari ni, jom kita pi. Tadi saya tengok dalam grup kita ada berpesan hari ni ngaji kita. Jom kita pi ngaji. Bagus tu. Kan bagus.
Seorang baca, "Oi, hari ni ngaji lah." Mai. Pahala tadi dia dapat. Pahala dapat. Orang hak mai tadi, mai kawan dia yang mai tadi, yang dia ajak ngaji, pahala dia mai dapat kat dia juga. Kan? Tu yang selalu saya duk sebut tu. Benda yang senang saya kata, kita pandai ilmu buat keripap, kita ajak orang, dia buat keripap pi surau, pahala dia dapat kat kita. Jangan kedekut buat ilmu keripap. Kan? Dengan kedekut pandai buat mi Bandung sedap, kan? Ajak kawan kita, mana tahu kawan kita ni kaki ngaji. Hari ni dia terasa nak tabarruat, dia terasa nak sedekah mi gandum, resepi daripada Kak Mah. Contoh. Tak ada nama Kak Mah kan, saya sebut je. Contoh begitu. Kan mai dapat pahala, benda kecil je. Benda kecil, tapi itu yang dikatakan al-ilmu yuntafa'u bih. Ilmu yang memberi manfaat. Orang makan, kan? Orang makan dan sebagainya. Pukul berapa dah? Lagi 2 minit, betul tak? Kan? Jadi keadaan itu, kita boleh cari je apa yang kita nak buat untuk, orang panggil apa? Untuk menjadikan keberkatan umur kita yang berbaki dan juga tak tahu sampai bila-bila. Kan, tengok macam abang kita, tengok rajin. Kan, mai setiap kuliah dia buat video. Kan? Jadi setiap video orang yang tengok ni, yang orang tengok yang tak hadir pun dia tengok, pahala dapat ke dia. Bang, kan? Pahala free cuma walaupun sampai dia meninggal nanti, contoh bukan minta mati bang, dah. nak cerita sagian ustaz ni kan, cerita meninggal pula tak, dah bukan cerita gitu tak. Makna sampai nanti orang masih tengok video Ustaz Syahidan, kan, orang masih tengok video saya, sampai bila orang duk tengok tu, pahala dia masuk saham senang kan, saham dia donate kling ni. Siapa tak main ni, kan, siapa tak ada dalam kelas ni, depa tunggu video, kan, mungkin depa ada kerja tunggu video, pahala naik senang abang, kan. Nampak? Jadi kita carilah apa yang kita boleh buat. Itu sebabnya orang wakaf Quran lah, wakaf kapet lah, wakaf macam-macam. Sebab apa? Dia nak benda tu berterusan, kan, pahala-pahala yang berterusan. Kita ajar ngaji orang, kan, kita ajar ngaji tu, saya selalu duk cerita, anak kita kalau boleh alif bata tu kita ajarlah dulu. Kan, kita ajar dulu. Sebab apa? Bermula kita lah guru dia. Dia pandai alif bata tu disebabkan kita, kan, walaupun kita ayah dia, kan, kita mak dia, tapi sampai dia mati dia duk baca tu, pahala dapat kat kita. Kan gitu. Takkan alif bata kita tak boleh ajar. Sampai ya, alif bata sampai ya. Kan, ajar dulu. Kan gitu, contoh. Kan, sebab pahala mengajar Quran ni besar. Kan, khairukum man ta'allama al-Qur'ana wa 'allamah. Dan juga kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Orang yang paling baik, kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, adalah mereka yang memberi manfaat pada orang lain. Contoh ni yang mengelola kelas ni. Bukan senang, saya tahu. Bukan senang nak mengelola satu kelas, nak panggil orang mai, bukan senang. Kan? Bukan senang. Saya pun dah berapa kali saya buat, kan, gagal. Tuan-tuan, orang tak mau mai, ngaji orang tak mau mai. Macam saya katalah, kena sedia kambing golek lu bawa mai. Kan, payah. Kan, dia bermula dengan seorang, mati hidup macam tu lah. Berapa sekali dengan ustaz-ustaz lari. Kan gitu. Nampak? Sat ada orang, sat tak ada, macam-macam lah. Nak mengelolakan kelas ni pun bukan satu benda yang senang. Tapi orang yang boleh mengelolakan ini adalah pahala yang berterusan. Nampak gitu. Jadi kita pilih lah, cari lah apa yang kita nak buat benda tu, supaya apa? Dia termasuk dalam keberkatan umur kita. InsyaAllah, mudah-mudahan 2 ayat dah ni. Jadilah insyaAllah dia sikit tak apa, janji kita faham, dan juga mudah-mudahan kita semua diberkati oleh Allah Subhanahu wa taala. InsyaAllah bagaimana diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita akan bertemu lagi di minggu depan ataupun di jadual yang ditetapkan. Sebelumnya saya ucapkan jazakumullahu khairan pada yang hadir semua. Mudah-mudahan kita dipertemukan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam syurga Allah Subhanahu wa taala nanti. Amin. Ini mudah-mudahan kita semua diberkati, ditambahkan iman, ditambahkan ilmu, ditambahkan ketakwaan terhadap Allah Subhanahu wa taala. Jadi yang baik tu, yang indah itu, yang hebat itu semua datangnya daripada Allah Subhanahu wa taala. Yang lemah, yang hina, yang keji, semuanya datang daripada diri saya sendiri, dan juga yang terkasar bahasa dan sebagainya. Saya mohon ampun dan maaf.
أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم ولسائر المسلمين والمسلمات. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على رسول الأمين وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم ربنا تقبل منا دعانا وأعمالنا ونياتنا وركوعنا وسجودنا تامة واغفر لنا ذنوبنا عامة ولا تعذبنا يوم القيامة إنك على كل شيء قدير. اللهم عافنا من كل بلاء الدنيا والآخرة وعذاب القبر وعذاب النار وشر الدنيا وشر الآخرة برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات برحمتك يا أرحم الراحمين. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. تقبل الله منكم. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.